Menteri. Soalan saya berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan hari ini. Tempat saya ini 60% pengeluaran padi. Tiba-tiba beras tempatan tak ada. Okey. Apabila orang takut hari ini menyebabkan naik harga padi pun turun 1,400. Soalan saya, payah sangat ke nak atasi benda ni? Saya ingat benda paling mudah. Kita tahu pergi di kilang mudah kerana setiap penjual padi itu, pesawah tadi, dia mesti ada nota dia kepada pengilang. Invoice dia pasal dia nak dapat claim subsidi. Boleh tanya tokek kilang, beras ni, padi ni kau letak mana? Di situ kita boleh rap pegang dah. Jadi memang nanti akan dijawab oleh menteri, kita tak cukup penguatkuasa. Betul. Kita pergi sikit sekala. Kalau agak-agak tak ada kemampuan, kami wakil rakyat kami daripada PN bersedia untuk pergi ke kilang-kilang sana. Tahniah Bagan Serai. Nanti saya pergi rush mana-mana kilang, saya panggil Bagan Serai. Tak datang jaga. Dan kita tahu di sudut kuasa ini Kementerian akui. Sebab itu dalam reform ini kita nak gabungkan semua penguatkuasa di bawah kementerian ini, digabungkan kepada satu. Sama ada daripada Makis, daripada padi dan beras, daripada LKM, daripada semua. Kita gabung itu, kita akan ramai penguatkuasa yang akan bertindak. Dan saya yakin Buluran boleh faham hal ini, hal penguatkuasa ini. Tapi hal penguatkuasa ini kita nak buat pun mesti ada penyeimbangan. Dalam hal laporan kita mau petani untung. Pengilang pun kita nak dia untung. Pengedar kita nak dia untung. Pengguna pun tidak dibebankan. Sebab itu kita kena lihat di semua segi supaya semuanya win-win. Kita tak boleh ambil satu tindakan, satu pihak yang untung. Biar semua pihak mendapat keuntungan. Saya ubah tajuk lain sikit ya. Alah ni pendang banjir Temenung. Boleh, Yang Hormat Menteri. Tinggal 20 minit terima lagi. kasih, Yang Hormat tak masuk Menteri. apa dah yang saya lain. rasa Menteri yang paling terbuka dan sangat bertimbang rasa adalah Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Cak, terima kasih. Sebab saya tengok menteri lain tak beri kebenaran untuk kami bertanya. Tapi menteri daripada Kota Raja ni sangat bagus, sangat baik. Saya ingat kekalkan yang tu, nanti naik lagi, insyaAllah. Soalan saya sekarang ini, saya nak menyentuh berkenaan dengan bisnes strategi model yang ada dalam bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini. Saya tengok, bila harga beras mahal, gaji pun naik, tapi harga padi yang dibeli kepada pesawah turun. Jadi maknanya di sini yang menanggung segala yang menyebabkan inflasi ini, petani menanggung bebanan kepada apa yang berlaku sini. Dia mesti dalam teori ekonomi, bila naik harga gaji, sama ada pejabat awam dan sebagainya, dia tentulah barang akan naik. Tetapi petani yang mengeluarkan padi tidak naik. Saya nampak puncanya di mana? Mungkin puncanya di pengilang. Di situ untuk kita membuat bagaimana untuk nak menyelaraskan dalam peimbangan harga padi, beras dan juga kenaikan gaji yang menyebabkan inflasi dalam negara, untuk kita nak kawal inflasi yang berlaku. Salah satu pada segmen ini adalah daripada pertanian, pada padi beras. Saya setuju. Nampaknya pendang menyokong saya ke arah nak menyelaraskan harga beras ini. Supaya bila kita buat satu perubahan nanti, tidaklah datang bising di sini, semua kata, inilah pandangan kami, walaupun daripada pembangkang Menteri Pertanian Keterjaminan Makanan mendengar pandangan kami, iaitu berlaku sedikit perubahan pada masa itu. Inilah kita nak yang berlaku dalam parlimen ini. Sebab saya pun biasa jadi pembangkang lama dulu. Ringkas saja. Persoalan saya ringkas ya, Speaker. Kenapakah beras putih tempatan ni ada ketika pilihan raya kecil dan juga ketika jualan madani? Masa lain tidak ada. Kenapa masa itu saja ada? Terima kasih. Ini soal penguatkuasaan. Bila kerajaan minta, dia mesti layan. Bila kerajaan tak minta, akta campuran beras dan sebagainya. Hebat Menteri, jawab ikhlas. Ikhlas. Jadi saya kata soal beras padi ini rumit, tapi dia boleh selesai, bukan tak boleh. Saya kata tadi macam nak keluarkan di Pasir Putih kita boleh dapat 10 tan. Kalau buat cara begitu di seluruh Malaysia, 7 tan per hektar, kita dah beras cukup di Malaysia ini. Tapi kita tahulah
Banyakkannya ada, bukan semua lah sawah penjawah rajin. Tapi ada yang parti, tanam, tinggal, tuai, telefon untuk tanya subsidi. Jadi kalau buat benda cara parti, tak boleh capai hasil yang baik. Tapi bila kita tumpu, walaupun dulu bukan kawasan pengeluaran yang tinggi, misalnya di Pasir Putih, daripada 3 tan naik ke 10 tan. Artinya boleh. Per hektar. Artinya Bumi Putra boleh. Tapi tumpuan mesti diberi. Kalau tanam, kemudian kita cakap buat bendang rugi. Buat bendang rugi. Bangla ambil untung. Bagaimana kalau Bangla ni dah dia kuasai sayur, tak lama lagi dia kuasai bendang pula. Sebab Cameron Highlands kita tahu, penanam mereka, pengedar mereka, penjual di Selayang pun mereka kuasai sudah rantaian. Rantaian bekalan mereka dah kuasai kerana kerajinan mereka. Jadi kita kena lihat secara ini, secara kritik ke dalam. Kenapa kita gagal? Bila kita turun, kita usah, kita nampak ianya meningkat. Sebab itulah hal padi ini saya melihat secara serius. Sebab kita membesar dalam bendang. Saya dulu naik kebau. Faham? Lembu pun saya naik. Yang menjadi heboh dalam parlimen itu.